Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dato' Zubaidi Haji Ahmad dan juga page saya iaitu drzubaidi.com. Hari ini kita bersiaran pendek ya. Jadi sebelum bersiaran ni saya cuba cek dulu dengan pembantu saya sama ada video ini sudah ke udara atau tidak. Macam mana, ada? Okey, hari ini kita nak bincang sikit tentang berkaitan dengan sistem daya tahan. Sistem daya tahan. Dan saya juga sebenarnya ingin berkongsikan slide ni sebenarnya. Sebab saya pun tak biasa berkaitan dengan ni. Cuba saya akan tengokkan sikit bagaimana saya mungkin boleh kongsikan slide. Okey, rakan-rakan pun dah ada bersama saya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saya sekali lagi saya cuba tengok slide kalau ada boleh masukkan. Terima kasih kepada Puan Halimatun Sa'diah, Waalaikumsalam. Syiza Sazali, Waalaikumsalam. Nur Waibah Abdul Suud, Waalaikumsalam. Umi Ruhah, Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita akan bermula sebentar lagi ya. Sementara saya cuba nak masukkan slide ni ke dalam Facebook Live ni. Okey, sebenarnya saya nak, kalau untuk ini adalah satu permulaan lah sebenarnya untuk bercerita tentang sistem daya tahan. Dan saya sebenarnya bila nak bercerita sistem daya tahan ni, kita bukan nak bercerita dalam konteks yang terlalu dalam seperti mana mungkin seorang pensyarah menceritakan secara detail bagaimana sistem daya tahan kita ni kepada pelajar-pelajar di universiti. Tetapi ni pemahaman ni supaya kita faham bagaimana kita dapat meningkatkan daya tahan dalam musim kita menghadapi pelbagai jenis virus yang ada pada masa ini. Seperti mana kita tahu ni, sistem daya tahan kita ni sebenarnya, kalau nak ikut kenapa pentingnya, sebab dia adalah pertahanan dalam tubuh kita untuk menentang kemasukan jangkitan kuman, sama ada virus, bakteria ataupun parasit. Sebab tu antara yang paling penting dalam kita mengawal ataupun mengelakkan daripada jangkitan kuman ialah pertama sekali yang kita sebut sebagai preventif. Maksud dia, kita menjaga kebersihan diri, kita mandi, cuci tangan, menggunakan sabun. Kalau dalam musim-musim virus begini, mungkin kita menggunakan penutup muka, penutup hidung dan mulut, dan juga kita mengadakan atau kita memastikan ada perjarakan sosial. Yang ini adalah sebagainya preventif. Tetapi apabila kuman kita dah masuk ke dalam tubuh kita, kita dah tak boleh buat apa lagi lah. Itu dah tak preventif ni dah tak berjalan lagi, dah tak boleh berfungsi. Apa yang berlaku ialah tubuh kita sendiri akan mengambil tindak balas ini. Macam mana dia mengambil tindak balas ini? Dia akan mengenal kuman yang masuk dan juga akan memberikan respon terhadap ni. Jadi sistem daya tahan ni adalah apabila tubuh kita cuba menghalang kemarahan ataupun kemasukan kuman yang akan menyebabkan tubuh kita menjadi sakit atau menunjukkan simptom-simptom gejala yang tidak sihat. Jadi dia sangat penting sebenarnya. Maksud saya seperti masa sebut tadi,
Prevention satu hal. Yang kedua adalah apabila kita menaikkan sistem daya tahan kita. Yang inilah yang akan menentukan sama ada seseorang itu menjadi sakit setelah jangkitan virus ataupun mungkin dia sihat. Sebab tu dalam contoh kanak-kanak tadika apabila berada di dalam sebuah tadika, seperti biasalah kan, bila kanak-kanak tadika ni kan ada yang batuk, sesema, ada jangkitan virus, measles dan sebagainya. Kita akan tengok ada kanak-kanak tu yang mudah mendapat serangan. Lepas 1-2 hari demam, lepas tu dah tunjukkan tanda-tanda ada blister, ada lepuhan dan sebagainya. Ada pula tu kanak-kanak yang kita tengok dia tak ada tanda walaupun duduk dalam bilik yang sama. Jadi inilah yang menunjukkan bahawa bagaimana sistem daya tahan ni sangat penting. Sebab dalam exposure sama atau pendedahan virus yang sama, ada orang yang dapat sakit dan ada orang yang tak ada sakit. Ada orang yang masuk kuman tetapi tak menunjukkan gejala. Yang ini dia akan meningkatkan, akan membentuk antibody dalam tubuh kita. Jadi saya cuba masukkan juga ni, nampak ni tak dapat lah masukkan kita punya slide ni. Tapi saya akan beritahu. Okey, jadi sistem daya tahan ni sebenarnya terbagi kepada dua. Sistem daya tahan ni ada dua. Sebelum saya lupa, saya nak memberitahu tuan-tuan dan perempuan, di hujung perkongsian ini kita ada 5 soalan. Yang mana jika tuan-tuan perempuan dapat menjawab dengan betul, kita akan bagikan hadiah. Apa hadiahnya? Yang inilah. Dia ada satu susu tepung berasaskan soya ni. Yang bagus dia juga ada dapat meningkatkan sistem daya tahan. Kita nak bagi percuma bagi mereka yang dapat menjawab soalan dengan baik. Okey. Sistem daya tahan ni seperti mana saya sebut tadi, yang penting dia ada dua. Yang pertama kita sebut sebagai pasif, yang kedua kita sebut sebagai aktif. Yang pasif ni selalunya kita sebut sebagai first line of defense. Maksud dia sistem pertahanan pertama. Apa dia yang contoh yang biasa ni kita lihat kita lihat sebagai contoh kulit kita ini menghalang kemasukan kuman seperti bakteria, virus dan juga parasit. Sebab tu orang yang ada luka mudah kadang-kadang mendapat demam, terutama jika dia mempunyai sistem daya tahan yang lemah. Sebab tu kulit ni penting, perlu dibersihkan. Sebab apabila kita membersihkan kulit, kulit-kulit yang mati ni akan tanggal dan juga dia akan membawa beribu-ribu bakteria yang melekat pada kulit kita. Bila kita mandi, kulit yang mati akan tanggal, yang kita selalu sebut sebagai daki lah kan, akan tanggal bersama dengan bakteria yang melekat pada tubuh kita. Jadi itu pentingnya. Selain daripada itu, kalau kita tengok pun kita ada juga mukosa. Mukosa ni selalunya pada hidung kita. Sebab tu orang yang bersin ni dia sebenarnya tuan-tuan bukan suatu benda yang bermasalah. Bersin, batuk ni sebenarnya sebab dalam pernafasan kita ni, sistem pernafasan kita ada lendir. Apabila mungkin bakteria masuk, virus masuk, dia akan terperangkap oleh lendir ni dan kita akan bersin, kita akan keluarkan dia daripada tubuh kita. Kadang-kadang kita batuk bila berada di bahagian tekak kita ni, kita akan batuk. Di bahagian bawah sekalipun, bahagian trachea ni pun dia ada silia ataupun sel-sel yang ada berbulu, ada rambut yang akan menolak mucosa yang telah merangkap, sama ada habuk ataupun mungkin bakteria sampai ke atas, dan kita sama ada kita akan ludahkan dia ataupun kita selalunya kadang-kadang kalau kanak-kanak dia akan menelan kan. Begitu juga kalau kita tengok dalam perut kita pun, kita ada asid dalam perut yang mana kalau terlepas masuk ke dalam perut dia akan membunuh. Di dalam kita punya usus pun kita ada kuman-kuman yang baik, dan juga di bahagian alat sulit kita sebagai contoh kita pun ada lendiran yang memerangkap kuman. Kalau kita saluran kencing, bila kita kencing, kita akan membuang sekali dengan bakteria yang mungkin berada dalam pundi kencing kita. Sebab tu kita kena minum air yang secukupnya. Jadi seperti mana kita tahu tadi, bakteria, sistem pertahanan kita ada dua. Satu yang kita sebut sebagai pasif, yang satu lagi kita sebut sebagai aktif. Jadi yang pasif tadi saya dah beritahu, yang aktif pula ni dia ada dua. Satu yang kita sebut sebagai non-specific innate immunity. Yang ini yang kita sebut sebagai line of defense, second line of defense, yang mana dia tidak spesifik.
Satu lagi adalah yang kita sebut sebagai third line of defense, iaitu specific acquired immunity. Maksud dia satu ni dalam tubuh kita ni, satu ni dia memang tak spesifik. Bila saja kuman, apa saja segala kuman, dia akan bertindak balas dengan segera. Sementara satu lagi dia dah ada spesifik. Yang ini kalau kita sistem pertahanan di negara kita, mungkin kita ada komando ataupun gerak khas yang dah spesifik, yang dah tahu dah bagaimana nak buat. Seperti contohnya kita ada pasukan yang boleh mematikan bom. Yang ini semua spesifik kerja dia. Kita tak boleh lah minta dia membuat kerja-kerja yang tak spesifik, yang berlainan, jaga jalan raya ke atau menangkap pencuri. Tak, tugas dia khas begitu. Yang satu lagi memang tak spesifik. Yang inilah mungkin kita ada polis, kita ada askar, yang mana memang tujuan dia menjaga keamanan. Apa saja kemasukan anasir-anasir daripada luar, dia akan bertanggungjawab. Jadi sebab tu defense mechanism kita ni ada 3. First liner yang kita sebut yang sebagai yang tak aktif ni. Yang kedua second liner, yang ini kita sebut non specific immunity, ataupun kalau bahasa mudahnya kita sebut tindak balas non specific yang semula jadi. Tindak balas tidak spesifik semula jadi. Yang ketiga adalah tindak balas spesifik yang adaptif. Adaptif maksud dia apa? Sebagai contoh, ada jangkitan kuman dalam tubuh kita. Dalam jangkitan kuman, contoh kita ada, dulu kita pernah pergi ke negara luar, third country, kita makan di gerai dan sebagainya, kita mengalami hepatitis A. Jadi badan kita, walaupun dah dijangkiti, dia akan membentuk antibody untuk mengenal virus hepatitis A jika dia berlaku lagi. Begitu juga sebagai contoh denggi kan. Kita duduk rumah di kawasan perumahan, bila kita dapat denggi, dapat jangkitan virus denggi dan kita survive, antibody dalam tubuh kita terhadap denggi tersebut, yang inilah yang akan mengenal pasti. Di lain kali mungkin apabila dia masuk, dengan mudah kita dapat menangani virus ini. Sekarang ni virus pun ada mutasi dia. Masalah macam denggi, masa saya belajar dulu, saya ingat denggi ni ada satu jenis je. Bila saya dah belajar, saya dah bekerja, lebih kurang dia ada 2 jenis. Saya habis belajar 2 jenis, dan sekarang ni saya ingat ada 3 jenis. Jadi denggi, virus denggi 1, virus denggi 2, virus denggi 3. Dia dah ada mutasi begitu. Jadi sebab itulah kadang-kadang orang pun bertanya, doktor, saya dulu dah kena denggi, kenapa kena lagi? Disebabkan oleh mutasi. Dulu mungkin virus denggi 1, sekarang ni mungkin virus denggi 2. Jadi sebab tu dia boleh kena lagi. Tetapi dari segi secara amnya, apabila kita dah ada spesifik antibody ni, dia sangat membantu kita. Jadi bagaimana kita nak dapat tu? Pertama sekali, kita boleh dapat daripada jangkitan virus tu sendiri, jangkitan kuman tu sendiri, mungkin dari jangkitan parasit tu sendiri. Dan kedua adalah melalui mungkin suntikan vaksinasi. Jadi vaksinasi pun membantu kita untuk mendapat. Cuma apabila kita masukkan kuman tu, kuman sama ada kuman yang hidup, kuman yang tak aktif, atau maksud saya kuman yang hidup dan tak aktif, dan ataupun kuman yang mati, kadang-kadang adalah sedikit kesan sampingan. Yang mana kalau kuman yang hidup lagi kuat dia kesan sampingan, sehingga menyebabkan kita mungkin rasa demam, rasa tak sedap badan dan sebagainya. Jadi itu. Jadi kalau mungkin ada soalan nanti akan tanya, apakah dia sistem daya tahan ada berapa banyak? Ada 3, sekali saya sebut. Pertama yang kita sebut sebagai first line of defense, iaitu selalunya adalah kulit dan juga mucous membrane ataupun lendiran dalam tubuh kita pun adalah sebahagian daripadanya. Yang kedua kita ada sebut second line of defense, iaitu yang ini memang dalam tubuh kita dia ada sistem apa ni saya nak sebut dia punya sistem dia memang dah ada dah. Kita ada sel darah putih, macrophages dan sebagainya. Dan satu lagi adalah antibody yang spesifik. Okey, kita pergi beralih pula pada bagaimana sistem pertahanan ni bertindak. Seperti mana yang kita ketahui lah, apabila dia masuk dalam tubuh saja, baru sistem pertahanan kita bertindak. Jadi bila masih berada di luar, sistem pertahanan kita tak diuji lagi. Yang mungkin yang bertahan adalah macam saya sebut tadi, kulit kita, lendiran
pada hidung, pada tekak kita dan sebagainya. Tetapi sekali dia dah memasuki tubuh kita, yang inilah sistem pertahanan kita akan diaktifkan. Yang mana yang akan diaktifkan? Iaitu yang tadi itulah, yang sistem pertahanan yang second liner dan juga third liner. Masalahnya ialah apabila kita mengalami tubuh kita, sama ada tubuh kita ni seimbang atau tidak seimbang dalam memberi respon terhadap foreign body ataupun allergen yang masuk ke dalam, ataupun antigen yang masuk, allergen yang masuk dalam tubuh kita, atau mungkin foreign body yang masuk dalam tubuh kita, bagaimana kita respon terhadapnya. Itu yang menjadi masalah. Sebab apa? Kalau katakan kita ni orang yang normal, dia akan respon dengan secara yang bersesuaian, appropriate. Maksud dia, katakan sebagai contoh, ada satu pencuri, mungkin seorang polis sudah cukup untuk menguruskannya. Kalau ada sebagai contoh, ada sekumpulan teroris sebagai contoh, mungkin kita ada satu sikit sekumpulan polis, mungkin askar yang membantu. Jadi kita tak mau orang cakap tu langsung tidak bertindak balas. Yang ini kita panggil dia hyper responsif. Maksud dia, apabila kuman masuk dalam tubuh kita tak memberikan respon apa-apa. Yang inilah akan menyebabkan jangkitan kuman pada tubuh kita. Sebab apa? Dia mudah membiak, masuk dalam tubuh dan terus membiak. Yang kedua, yang kita sebut sebagai hyper responsif, apabila walaupun satu kuman tak membahaya ataupun foreign body masuk dalam tubuh kita, kita memberikan respon yang berganda-ganda. Yang ini biasa berlaku pada siapa? Pertama sekali adalah pada orang yang ada alergi. Contoh dia orang yang ada asma. Habuk sikit je dia dah kena asma. Orang lain ada habuk tak ada masalah, tetapi dia mungkin dia akan mengalami masalah alergi ataupun masalah asma yang teruk. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita tengok pada orang yang selain daripada orang alergi ni, mungkin kita tengok pada orang yang ada autoimmune response. Autoimmune response ni masalah dia apabila tubuh kita ni sepatutnya mengenal foreign body, mengenal antigen, mengenal allergen daripada luar, tetapi tubuh kita ni tersilap pandang. Dia melihat sel dan tisu dalam tubuh kita ni sebagai orang luar. Jadi dia pun menyerang, menyebabkan kita mengalami masalah. Yang ini yang selalunya yang dihadapi oleh orang yang mengalami apa yang kita sebut sebagai autoimmune disease. Maksud dia responsif dia berlebih, dia membaca, tersilap membaca sebab dia nak mencari sangat. Jadi orang yang tak bersalah pun dia ditangkap, dia ditahan dan sebagainya. Jadi bagi tubuh kita juga, tubuh kita, sel-sel tubuh kita disalah anggap sebagai mungkin orang luar ataupun allergen, antigen ataupun mungkin foreign body yang mana tubuh kita memberi respon yang berlebihan. Jadi apa yang kita mahu ialah keseimbangan. Keseimbangan ni sangat penting. Okey, kita juga kena tahu siapa yang mereka yang mempunyai sistem daya tahan yang rendah. Sistem daya tahan rendah ni secara normal ini bukan penyakit. Yang penyakit tadi kita dah tahu, setengah orang tu memang ada mengalami penyakit. Tapi ada juga orang yang biasa mengalami sistem daya tahan yang lemah. Yang ini mereka lebih mudah untuk mendapat serangan virus, bakteria atau mungkin parasit. Antaranya ialah pertama sekali adalah kanak-kanak yang berusia 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah ni yang duduk di tadika sebagai contoh. Sebab tu anak-anak kita yang mungkin duduk di dalam tadika lebih mudah batuk, sesema, demam. Dan apabila dia sudah masuk ke sekolah biasa, dia punya batuk demam sesema tu dah semakin berkurang. Jadi kanak-kanak yang berusia 5 tahun ke bawah. Dan yang paling kita bimbang sekali adalah kanak-kanak yang berusia 1 tahun ke bawah. Jadi 5 tahun ke bawah tu dia satu yang luas. Tetapi 1 tahun ke bawah ni lebih mempunyai sistem daya tahan yang sangat rendah, yang mana selalunya lah kalau ibu bapa kalau ada anak yang ada 1 tahun ke bawah ni memang kena jaga betul-betul. Lepas 1 tahun je dia dah lega sikit, masuk sekolah je dia dah lega sebab anak ni dah semakin membesar dan juga sistem daya tahannya lebih baik. Tetapi kalau contoh dah masuk sekolah pun masih lagi selalu demam, selalu batuk, selalu sesema, selalu tak sihat dan sebagainya, itu menunjukkan juga mereka mengalami sistem daya tahan yang rendah. Okey, itu yang pertama.
Yang kedua adalah wanita yang hamil. Yang wanita yang hamil ni, sebab apa wanita yang hamil ni mempunyai sistem daya tahan yang rendah atau berbanding dengan orang lain? Sebab apa? Sebab dia ada kemasukan, dia ada kemasukan benih suami ke dalam badan dia. Kemudian dia akan hamil. Sebahagian daripada bahasa yang mudah, protein tu adalah milik orang lain, iaitu suami dia. Kalau katakan sistem daya tahan dia tinggi, selalunya kita bimbang dia akan memberi kesan kepada bayi. Mungkin bayi tak boleh nak survive, mungkin dia akan mengalami kematian ataupun kecacatan dan sebagainya lah. Sebab tu memang Allah dah jadikan wanita yang hamil sistem daya tahan dia lebih rendah, supaya dia tidak memberi kesan kepada anak yang dia kandungkan tu. Tapi dari segi kesannya, dia mudah mengalami, sebagai contoh, jangkitan virus, jangkitan kuman dan juga parasit. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, virus yang berlaku sekarang, kita tengok ramai wanita yang hamil lebih mudah untuk mendapatkan COVID-19 dan juga memasuki kategori 3, 4 dan 5. Kalau dia ada tu positif, untuk memasuki kategori 3, 4, 5 ni lebih mudah. Sebagai contoh, berbanding dengan wanita yang tidak hamil. Sebab tu wanita yang hamil ni dia kena jaga betul-betul dari segi prevention, SOP dia, dengan juga meningkatkan daya tahan dalam tubuh dia. Kalau tak, kita bimbang dia akan menghadapi masalah, terutama apabila berjumpa dengan ramai orang, pergi ke pasar mungkin, ataupun bekerja, berjumpa dengan customer ataupun sebagai first liner tu. Jadi sebab tu kena berhati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah warga emas. Warga emas ni, kalau di negara-negara yang membangun, adalah orang yang berumur 65 tahun. Yang negara yang maju 65 tahun ke atas. Tetapi dalam negara yang membangun macam Malaysia ni, 60 tahun dikira sebagai warga emas. Kenapa ada perbezaan ni? Sebab selalunya lah di negara maju, orang yang berusia 65 tahun ni masih lagi aktif, masih lagi boleh bekerja, masih lagi boleh bergerak ke sana kemari. Berbanding dengan keadaan negara-negara yang membangun ni, umur 60 dah tak aktif, apabila dah bersara, dah tak ke mana lagi, dah ada penyakit dan sebagainya. Jadi mereka ni memang mempunyai sistem daya tahan yang rendah. Itu yang nombor 3. Nombor 4 adalah pesakit kronik. Contohnya pesakit diabetes. Ini tidak kira umur, sama ada 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Siapa saja yang ada pesakit kronik, sebagai contoh diabetes, hypertensif, mungkin juga masalah-masalah yang lain, sebagai contoh masalah yang terpaksa mengambil ubat untuk jangka masa yang panjang, macam sebut tadi autoimmune disease. Yang ini mereka mempunyai sistem daya tahan yang agak rendah. Yang kelima, iaitu orang yang obes. Yang orang yang obes ni pun juga mempunyai sistem daya tahan yang rendah. Jadi mereka ni pun kena berhati-hati. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah mereka yang mempunyai kanser. Kita faham sama ada kanser itu sendiri ataupun rawatan kemoterapi, rawatan radioterapi dan juga pesakit HIV, mereka mempunyai sistem daya tahan yang rendah. Jadi sistem orang yang ada sistem daya tahan rendah ni, mereka perlu berhati-hati apabila berhadapan dengan orang ramai. Dalam musim COVID ni, selalu saya memberitahu kepada pesakit-pesakit saya, anggap orang yang kita tak kenal ni adalah pesakit, ada orang yang positif COVID. Jadi dengan itu kita lebih berhati-hati apabila kita berhadapan. Maksudnya kita akan menjaga SOP kita, penjarakan kita pakai mask, kita selalu cuci tangan. Kalau kita tak berhati-hati, sebab kadang-kadang yang COVID positif ni, dia tidak menunjukkan simptom, tak ada, dia kategori 1 kan, dia tak ada simptom, tak ada batuk, demam, sesama. Tetapi apabila masuk ke tubuh kita, kalau kita mempunyai sistem daya tahan rendah, kita bukan masuk kategori 1 saja, kita bimbang terus masuk kategori 2, 3, 4 dan seterusnya 5. Itu yang paling bahaya. Okey, saya ulang sekali lagi, mungkin ada soalan yang berkaitan dengan dia. Mungkin apakah golongan yang mempunyai sistem daya tahan rendah? Ada 6. Pertama sekali adalah kanak-kanak yang berusia 5 tahun. Yang kedua, wanita hamil. Yang ketiga, warga emas. Yang keempat, pesakit kronik. Yang kelima, orang yang obes. Yang keenam adalah orang yang mempunyai
kanser ataupun dapat rawatan kemoterapi. Itu secara mudah. Jadi kita jadi orang-orang begini lebih berjaga-jaga. Cuba kita bacakan sikit, mungkin rakan-rakan kita yang berada di sini ada yang mungkin membuat perkongsian. Nur Syuhawan Yusof, Waalaikumsalam. Risa Sulaiman, Waalaikumsalam. Syukur, Alhamdulillah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siti Abidah, Waalaikumsalam. Aina Hamzah, Waalaikumsalam. Sharifah, Waalaikumsalam. Syukur. Antibody. Kena faham apa yang disebut sebagai antibody. Antibody adalah spesifik mekanisme yang sebagai sistem daya tahan kita yang membunuh virus-virus yang tentu. Dia ada spesifik. Kalau katakan hepatitis B, dia untuk bunuh hepatitis B saja. Kalau dia ada datang hepatitis B A, dia akan membunuh. Jadi dia antibody macam ini dia sangat spesifik. Sementara yang lain tu sebagai contoh sel darah putih, macrophages dan sebagainya, dia tak spesifik. Dia akan cuba, kalau tak boleh berjaya, kalau katakan virus tu terlalu kuat, mungkinlah antibody kita dapat membantu. Terima kasih Puan Hanimatun sebab berkongsi. Robiah, Waalaikumsalam. Syafizah, seperti terasa lendir ditekak ke doktor. Yang ini disebabkan mungkin ada irritation. Kita sebut irritation atau mungkin ada foreign body. Setengah orang tu dalam suasana berabuk tu dia tak ada rasa sangat, tetapi setengah orang yang hyper responsif ni saya sebut tadi tu, sikit saja habuk dia dah terasa tekak, dia lendir, dia rasa nak batuk, dia rasa hidung dia berlendir sikit, dia rasa nak bersin. Itu menunjukkan dia hyper responsif. Dia tapi bukan benda yang bermasalah, sebenarnya bagus sebab kita akan mengeluarkan benda itu daripada tubuh kita sebelum dia masuk ke dalam tubuh lagi mendalam, masuk dia saluran darah merah atau masuk dalam sel. Jadi kita keluarkan dia. Jadi jangan risau jika kita ada batuk sikit, kita ada sesama, kecuali kalau kita dah demam. Kalau kita dah demam, batuk sesama menunjukkan bahawa kuman tu dah masuk ke dalam tubuh kita. Ulin Syidi, terima kasih berkongsi. Saripah, Waalaikumsalam. Azrin Malik, Waalaikumsalam. Selamat petang. Princess Irina, ada 3 ya. Wani Oliver, Alhamdulillah bersama saya. Okey, ni orang Olive House di Johor Bahru ni. Kalau nak beli barang-barang produk Olive House tu boleh hubungi beliau. Nur Syuhada, Assalamualaikum, selamat petang. Ran Ibrahim, tuan, Waalaikumsalam, selamat petang. Vita Syur, jangan lupa tunggu untuk jawab soalan. Tunggu ya. Ni daripada kita punya sponsorship kita. Kemudian Hamim Zulkifli, betul ke doktor orang yang kena vaksin demam sebab imun dia tinggi? Okey, yang imun tinggi ni memang pertama sekali memang ada kesan sampingan lah, mana-mana pun kan. Sama ada kita masa memberi vaksin kepada anak-anak pun, kadang-kadang lepas vaksin pun doktor akan bagi ubat paracetamol untuk mengurangkan rasa demam pada baby kita, ataupun mengurangkan rasa sakit, mungkin dia tak selesa dan sebagainya. Bagi orang dewasa untuk vaksin ni selalu jarang diberi, tetapi dalam musim Covid ni memang dah kebanyakan peraturan setiap orang kena vaksin. Dan salah satu dari kesan sampingan dia memang gitulah, sama ada dia demam sikit atau sakit di badan sikit. Setengah orang tak ada. Jadi dikatakan orang yang mengalami demam itu adalah orang yang lebih responsif. Maksudnya orang yang mempunyai sistem daya ketahanan yang lebih tinggi daripada orang yang normal. Itu yang dikatakan tetapi tak ada lagi lah pembuktian yang secara orang cakap tu secara nyata lah atau secara sahih. Kolesterol 47, umur 47, itu biasa puan, umur 40-an dia memang kolesterol. Semalam kita ada bincangkan berkaitan dengan kolesterol. Fazil Japar, terima kasih. Ayat, terima kasih. Wan Badiah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafizah, terima kasih. Nur Azhar, okey. Sungkuk Sengit, selamat petang. Syikin, Assalamualaikum. Okey, kita teruskan lagi sikit lagi sebelum kita sampai kepada 2.45. Okey, bagaimana kita nak meningkatkan sistem daya tahan? Selalunya orang kita masalah, kalau tanya saya kan, cara yang paling penting sekali ialah
Selain daripada ialah SOP kita, vaksin kita, yang paling penting sekali lah kita meningkatkan sistem daya tahan kita. Sebab apa? Sebab apabila kuman dah masuk dalam tubuh kita, yang menentukan sama ada kita mengalami gejala, sama ada yang menentukan kita mengalami komplikasi adalah sistem daya tahan kita. Kuman dah masuk, jadi bagaimana nak menentukan kita boleh kekal sihat? Bergejala, demam, batuk, sesama tu biasa kan, itu bergejala yang itu. Tapi kita tak mau sampai adanya susah bernafas, kerosakan paru-paru, kerosakan pada otak, kerosakan pada jantung. Yang ini yang cuba kita elakkan. Sebab tu paling utama sekali kita meningkatkan sistem daya tahan kita. Saya dah mensusun lebih kurang tujuh cara untuk meningkatkan sistem daya tahan kita. Okey. Yang pertama sekali ialah menjaga pemakanan dengan menjarakkan waktu makan dan berpuasa. Ini biasa saya sebut ni sebab apa? Ini berdasarkan dari apa yang diberitahu oleh Profesor Oshinori Ohsumi, pemenang Nobel Prize 2015, yang mengatakan apabila seseorang itu berpuasa, dia sistem daya tahan dia lebih baik. Sebab tu kalau boleh kita jangan orang cakap tu asyik nak mengunyah je ataupun terlalu kenyang. Sebab tubuh kita ni sebenarnya dia bukannya dicipta untuk kita berada dalam kekenyangan sentiasa. Sebab tu bila kita makan berlebihan sikit, dia akan simpan. Apabila kita lapar, kita berpuasa, digunakan sebagai tenaga. Sistem tubuh kita ni bukannya satu orang cakap tu sistem yang kita makan selalu. Sebab apa? Bila kita makan, dia akan simpan. Sistem daya tahan kita, sistem badan kita ni adalah dicipta makan dan lapar. Bila kita makan, dia akan simpan. Bila lapar, dia gunakan balik. Sebab tu orang yang seperti yang saya beritahu tadi, orang yang obes mempunyai sistem daya tahan yang rendah sebab ada banyak faktor. Yang itu pun saya pernah kongsikan dulu. Tetapi kita nak beritahu ni lah, cara untuk meningkatkan sistem daya tahan adalah cuba jarakkan makan. Contohnya, satu hari 3 kali makan, breakfast, lunch dan dinner. In between tu kita boleh ambil sikit kudapan ke kacang yang mana mempunyai banyak polyunsaturated fatty acid. Kita boleh minum air kosong. Ataupun jangan risau, kita boleh saja melakukan kerja kita. Sebab apa? Sebab tubuh kita akan mengeluarkan tenaga yang disimpan dalam bentuk glycogen, dalam bentuk fat, triglyceride dan sebagainya. Dia akan membakar dan memberikan tenaga. Jadi cara yang pertama sekali adalah dengan cuba menjarakkan waktu. Okey. Yang kedua, dengan mengambil makanan-makanan yang berkhasiat. Mengambil makanan-makanan yang berkhasiat. Tadi kita jarakkan waktu. Yang kedua, kita bila nak makan pula tu, kita ambil makanan-makanan yang berkhasiat. Apa dia makan makanan yang berkhasiat? Antara makanan yang berkhasiat adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sebab apa? Hanya sayur-sayuran dan buah-buahan saja yang memberi kita antioksidan dan memberikan kebanyakan mineral dan vitamin. Sebab tu kena ambil sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kalau kita pergi ke pasar raya seperti contoh, belilah sebab contoh temikai, apple sikit, orange sikit untuk kita makan. Maksudnya mungkin hari ni kita makan apple, besok kita makan orange, lusa kita makan apa buah-buah lain dan sebagainya. Sayur-sayuran suku daripada pinggan yang kita makan. Dan juga saya mencadangkan jugalah pengambilan yang apa yang kita sebut sebagai Quranic food, yang ada mention yang disebut dalam Quran. Contoh dia minyak zaitun, buah delima, lepas tu buah tin, buah pisang, anggur, kurma, banyak lagi. Yang ini kita boleh gunakan sebagai orang cakap tu, kita sebagai kudapan, sebagai untuk meningkatkan daya kesihatan kita dan sebagainya. Yang ketiga, minum air yang secukupnya. Sekarang ni ramai orang tak cukup minum air sehingga menyebabkan masalah di dalam tubuh dia. Cara nak menentukan sama ada kita cukup minum air atau tidak ialah dengan cara melihat air kencing kita. Kalau air kencing kita jernih, tidak terlalu jernih, agak jernih itu bermaksud kita cukup minum air. Tetapi kalau air kencing kita sebagai contoh terlalu pekat, terlalu berbau, hancing, ataupun mungkin dia punya air yang keluar tu tak terlalu banyak, ini menunjukkan kita tidak cukup minum air. Seperti mana contoh kita berpuasa bulan Ramadan kan, kadang-kadang bila waktu petang tu kita bila buang air sedikit sangat, ataupun mungkin dia dah berbau kuat, ataupun tak banyak, ataupun dia terlalu pekat. Itu menunjukkan bahawa memang apabila kita berpuasa, kita tak minum dan tak makan, memang kita punya air kencing akan menjadi begitu.
Jadi apabila kita berbuka puasa, kita minum air yang secukupnya, kita gantikan balik. InsyaAllah dia akan memberikan kesegaran pada tubuh. Yang keempat, tidur dan rehat yang mencukupi. Sekarang ni ramai orang tak dapat cukup tidur dan rehat. Walaupun tidur mungkin dia fikiran dia sentiasa berfikir masalah kerja dan sebagainya, sehingga tidur pun terganggu. Tidur tak berkualiti, itu antara puncanya sistem daya tahan kita menjadi rendah. Apa tanda-tanda kualiti tidur kita tidak bagus? Pertama sekali ialah kita sukar tidur. Apabila kita baringnya, selalunya kita akan mudah tidur dalam masa lebih kurang setengah jam. 20 minit, setengah jam kita akan tidur. Itu menunjukkan bahawa kita mempunyai kualiti untuk mudah tidur. Pertama. Yang kedua, kita tidak mudah terjaga. Kalau kita jaga pun mungkin sekali ataupun dua kali. Mungkin kita nak buang air kecil bagi setengah orang tua tu, dia punya ginjal dia dah mungkin dah lemah, dia rasa nak buang air kecil dan sebagainya, satu kali, dua kali. Dan apabila dia baring, dia mudah terus tidur. Masalahnya ialah sekarang ni ialah apabila kita bangun, kita nak tidur semula, kita tak boleh tidur sampai nanti subuh baru kita nak tertidur. Itu menunjukkan kualiti kita tak tidur. Dia akan meningkatkan stres dalam tubuh kita, sangat berbahaya pada dia akan merendahkan juga sistem daya tahan kita. Yang kelima, aktiviti fizikal yang bersesuaian. Aktiviti fizikal yang bersesuaian ni sama ada aerobik. Aerobik tu maksud dia apa? Jantung kita bergerak laju dan juga kita merasa bengah. Kadang-kadang dalam musim PKP ni kita tak tahu mana nak pergi, kita boleh buat di rumah. Kita naik tangga, turun tangga 5-6 kali ataupun kita setakat buat ketuk ketampi yang mudah tu. Turun naik 5 kali. Satu kali 5 satu hari 5 kali, 5 set. 5 kali begitu, 5 set. Dah 25 kali. InsyaAllah dia dah cukup untuk membantu kita. Jadi bagi orang yang terutama orang yang dah berumur dan sebagainya, kena berhati-hati supaya dia tidak akan merosakkan sendi kita. Okey, yang kedua mengangkat berat. Mengangkat berat juga terutama lelaki bagus. Dia akan meningkatkan hormon dalam tubuh kita dan juga melakukan senaman regangan. Senaman regangan ni ramai orang yang mengalami masalah lutut, sendi lutut, sendi tangan dan sebagainya kerana tidak membuat senaman regangan. Sebab regangan ni kita hanya meregangkan otot kita, meregangkan kita punya sendi saja. Bila kita regangkan sendi, dia bagus untuk kita, dia juga akan meningkatkan sistem daya tahan kita. Yang kelima, yang keenam, kawal stres dengan baik. Setiap orang ada stres. Jangan saya tak percayalah ada orang tak ada stres. Setiap orang mesti ada stres. Kita hidup kat dunia ni memang macam-macam ujian kita ada. Jadi memang kita ada stres. Cuma yang membezakan kita dengan orang lain adalah apabila orang itu dapat mengawal stres dengan baik. Sebagai contohlah apabila kita jumpa seorang ni seorang ni marah kat kita. Ada dua orang di situ, ada orang buat tak tahu je, relax je. Ada orang dah kena marah sikit, dia dah macam nak melawan dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat call stres dengan lebih baik, sebenarnya sistem daya tahan kita akan menjadi lebih baik. Yang keempat, yang seterusnya, yang ketujuh, minta maaf, mengambil suplemen yang diperlukan. Jadi kadang-kadang kita ni ialah dengan pemakanan kita yang dah berbeza daripada atuk nenek kita kan. Atuk nenek kita sebagai contoh makan nasi lemak tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia pergi ke ladang, dia pergi ke sawah. Kita makan nasi lemak, duduk atas meja daripada pagi sampai ke petang, tak membuat apa-apa pekerjaan. Yang itu yang menyebabkan masalah pada kita. Itu sebagai contoh. Dulu contoh kita banyak makan sayur. Orang kampung dululah, orang kampung sekarang pun saya tak tahu macam mana. Orang zaman dulu apabila saja nak makan, macam-macam ulam ada. Petik je kat depan rumah, belakang rumah, tepi rumah. Tapi hari ni kita tengok sayur-sayuran kita pun macam nak makan, tak makan. Ada yang memang tak minat nak makan, ada yang takut ada banyak racun yang banyak. Ada yang orang tu cakap tak ada pergi ke kedai, restoran, tak ada ulam-ulaman dan sayuran. Jadi pengambilan suplemen yang diperlukan yang dalam bentuk vitamin, mineral dan juga antioksidan ni kadang-kadang perlu untuk meningkatkan daya tahan dalam tubuh kita. Okey, kita tengok sikit pada rakan-rakan kita yang berada dalam perkongsian ni. Mungkin ada yang dah start berkongsi pengalaman dan sebagainya. Kita tengok sikit. Takkan saya cakap seorang kan. Jadi kita tengok sikit Okey.
Saya minta maaf jika saya tidak membaca nama tuan-tuan, puan-puan, mungkin tak keluar dalam sistem saya ni. Syafiza, sama-sama, terima kasih. Nur Azam Makno, Waalaikumsalam. Sokok Sengit, selamat petang. Syikin Din, Waalaikumsalam. Wan, Waalaikumsalam. Fauzi Yunus, Waalaikumsalam, terima kasih. Puan Nur Hashidah Hamdan, Waalaikumsalam. Muhammad Mazwan Abu, boleh doktor komen tentang kombucha bagian probiotik meningkatkan imunisasi. Bagus kombucha, sebab tu untuk meningkatkan sistem daya tahan kita ni sebenarnya dia ada pelbagai cara. Antaranya kita mengambil probiotik, prebiotik, kombinasi antara pro dan prebiotik kita bagi supaya simbiotik, ataupun kita ambil vitamin, kita ambil mineral, kita ambil antioksidan. Yang ini sebenarnya lengkap sebenarnya. Kalau kita ambil menu yang cakap makanan yang mungkin datuk nenek kita makan, memang sebenarnya dah lengkap. Tapi sebab sekarang ni banyak sangat processed food. Saya nak sebut tadi, antara faktor yang menurunkan sistem daya tahan kita adalah apabila kita banyak ambil processed food, refined karbo, gula, makanan-makanan yang mempunyai pengawet, perasa dan pewarna. Yang itulah yang menyebabkan sistem daya tahan kita menjadi rendah. Jadi nak ambil kombucha bagus sebagai salah satu sebahagian daripada cara strategi untuk meningkat sistem daya tahan kita. Umi Roha, ejen Malay Faust di mana puan? Okey, Nur Azam Makno, Murni Mak Saad. Salam doktor, ada masalah sukar tidur sejak ambil vaksin. Ada suplemen tak? Vaksin ni mungkin juga memberikan kesan kepada suka tidur. Ni biasa ni. Ada yang mengalami masalah kitaran head tak menentu pun ada juga. Ada orang mengalami rasa kemurungan pun ada juga. Cuma kadar dia berbeza bergantung pada orang. Boleh ambil kalau suka tidur ni selalu saya cadangkan ambil melatonin lah. Nurhani Hassan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imran Narmi, terima kasih berkongsi. Magnesium, siapa cakap magnesium ni? Prince Irina, doktor boleh tak ambil magnesium untuk tidur lebih rendah? Boleh, tapi dengan dos yang betul, jangan berlebihan. Ulin Shidi, cara meningkat daya tahan. Terima kasih kerana berkongsi dalam catatan ini. Nur Kamariah, Waalaikumsalam. Hazni, Waalaikumsalam. Umi Suha, daripada Simpang Renggam. Okey. Baik, Nurhani Hassan nak tahu vitamin VK, vitamin K3 untuk apa? Vitamin K ni selalunya untuk meningkatkan daya tahan lah. Kalau selalunya kita ambil VK, vitamin K3 ni selalu kita ambil dengan vitamin D. Dia bagus untuk meningkatkan sistem daya tahan kita. Sebab tu bagi mereka yang nak ambil vitamin, antara vitamin yang bagus adalah vitamin C, vitamin D dan juga zinc. Ada beberapa lagi lah, tetapi saya kalau nak cakap macam mana takkan kita nak ambil semua suplemen macam itu kan. Kita ambil yang agak-agak perlu saja. Vitamin C, vitamin D dan zinc pun dah bagus. Ada orang yang mencampurkan, combine vitamin D dan vitamin K3. Ada yang ambil begitu saja. Itu bergantung. Kalau orang tu selalu keluar mendapat sinaran matahari, mungkin vitamin D dan vitamin K tak perlu. Tapi bagi setengah orang macam saya ni, yang dah pagi ke malam duduk di kawasan di bawah dalam bangunan je, tak keluar pun mendapat sinaran matahari ni, vitamin K ni memang perlulah. Memang orang Malaysia ni dikatakan 50% mengalami masalah vitamin D deficiency. Dia bukan sama ada deficiency ataupun insufficiency, kekurangan. Bukan teruk sangat. Kalau teruk sangat mungkin kita dapat riket, penyakit riket, kaki menjadi bengkok, osteoporosis dan sebagainya. Tetapi insufficient yang menyebabkan sistem daya tahan kita lemah. Okey, Suhana, salam dok, bawang putih bagus, bawang putih goreng adakah khasiatnya? Ada khasiat lagi tak? Kalau nak goreng tu jangan terlalu garing lah. Selalunya kita panaskan sikit saja, lepas tu simpan dalam minyak zaitun dan sebagainya. Lepas tu kita ambil bawang putih bersama dengan minyak tu, letak dalam kita punya salad ke, sayuran ke, ataupun kita makan bersama dengan nasi yang kita makan. Okey, betul. Apa ni, Vital Sure Gold ni nanti nak sebut sikit. Ada magnesium untuk membantu untuk memudahkan tidur. Multivitamin, boleh juga multivitamin, tapi selalunya multivitamin ni dalam dos yang rendah.
Okey, kita pergi seterusnya sebelum kita ada lebih kurang 10 minit lagi, kita membincangkan pula tentang satu elemen yang meningkatkan sistem daya tahan, iaitu beta glukan. Beta glukan ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang benda yang baru. Bukan satu orang cakap tu kajian yang baru, perjumpaan yang baru, tak. Dia dah lama orang jumpa tentang beta glukan ni. Dia merupakan polisakarid polisakarid yang terdapat pada bakteria, fungus, yeast, alga dan juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Antara yang biasa kita dengar dia, sumber beta glukan ni adalah sama ada oat ataupun barley. Tapi masalah oat dan barley ni bagi mereka yang ada masalah sensitif pada gluten, dia tak sesuai. Bila sensitif gluten tu maksud dia kadang-kadang selalunya bila makan tu perut dia kembung. Makan barley, makan oat, perut kembung, tu ada masalah sikit dengan beta glukan yang banyak gluten yang banyak terdapat pada oat dan di barley. Tapi beta glukan ni bukan saja terdapat pada oat dan juga barley, tetapi juga boleh terdapat pada, saya cakap tadi, bakteria, fungus dan juga yeast. Jadi beta glukan ni selalunya, kalau kita tengok kebanyakan farmasi pun dah menjual secara, orang cakap tu, letak dalam kapsul untuk kegunaan untuk untuk masalah jantung dan juga kolesterol yang tinggi. Tapi dia ada satu susu yang inilah yang Vitasure. Vitasure saya tunjukkan sikit lah. Ni contoh dia, Vitasure, yang mana ada nampak tak? Vitasure yang ada beta glukan dalam dia. Ke dalam ni juga ni dia sebenarnya soya, kacang soya, berasaskan soya. Jadi bila berasas soya ni, dia sesuai bagi mereka yang mempunyai alahan pada susu lembu. Mereka yang ambil susu lembu, perut kembung, ataupun ada lactose intolerance tapi nak rasa susu, memang ini lah soya Vitasure ni sebagai satu alternatif untuk dia. Okey, nampak sikit. Dia juga bagus untuk orang yang vegetarian. Untuk orang vegetarian ni, dia tak boleh ambil vegetarian, dia memang cuba nak mengurangkan produk-produk haiwan. Jadi dia baguslah sebab dia adalah kacang soya. Bagi mereka yang mungkin untuk recovery, untuk sebagai contoh selepas pembedahan ataupun tak boleh nak lagi makan makan, doktor kata kena ambil benda-benda yang cair, yang ini pun bagus untuk dia, bagus untuk sebagai meningkatkan daya tahan, memberikan tenaga, dan juga banyak juga vitamin di dalam ni. Nanti saya akan sebut apa vitamin dalamnya. Dan juga orang tua yang mana tak nak minum, tak nak makan kan. Macam saya pun dah usia 50 ni, kadang-kadang kita nak makan pun tak selera, makan pun dah kurang. Jadi kena ambil sesuatu untuk tenaga. Antaranya adalah susu lah. Tapi kadang-kadang macam saya pun, bila minum susu kadang-kadang perut menjadi kembung, kadang-kadang terasa macam nak ada cramp sikit, mungkin tak sesuai lactose intolerance. Jadi susu soya ni adalah antara yang terbaik. Dan bagi mereka yang mungkin agak sibuk, pergi tak sempat bersarapan sebagai contoh, boleh minum, letak 2 sudu sebagai contoh dalam satu gelas, sebagai kita panggil dia replacement atau breakfast replacement, meal replacement, untuk kekal bertenaga. Dalamnya ada vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B6, B12 dan folat. Dia juga ada mineral, zinc, iron, copper dan selenium. Bagus untuk meningkatkan daya tahan, terutamanya dalam menentang virus, tapi dia tak spesifik macam saya cakap tadi. Dan juga dia dapat menurunkan inflammation, keradangan dalam tubuh, dan mengurangkan oxidative stress di dalam tubuh kita. Ini antara susu yang mungkin kita boleh dapatkan untuk meningkatkan sistem daya tahan kita. Sebahagian daripada strategi kita meningkatkan daya tahan, dan juga untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh, dan juga untuk tenaga. Dia betul ada vitamin D, itu juga ada kalsium sedikit untuk mengelakkan osteoporosis. Jadi kita tengok lagi rakan-rakan kita ada lebih kurang 10 minit. Okey.
Okay, tengok sikit minta maaf kalau saya tak membaca. Banyak yang komen dalam ni. Jadi pertama sekali kita nak tengok. Okey, Assalamualaikum doktor. Umur saya 48, selalu sakit lutut, lebih-lebih lagi bersenam. Apa rawatan sesuai? Ini mungkin masalah lutut ni ada inflammation, selalunya osteoarthritis. Osteoarthritis ni memang kena ambil makanan-makanan yang anti-inflammatory. Kalau tak cukup, kena ambil suplemen sikit lah. Cari vitamin yang bersifat anti-inflammatory yang bagus. Antaranya ialah vitamin D, vitamin E dan juga vitamin C. Boleh juga dapat daripada makanan ataupun mungkin mendapat daripada susu ke dan sebagainya. Okey, saya tengok lagi. Boleh kita respon terhadap macam mana nak beli, sama ada orang nak beli. Kita respon 2-3 kali. Okey tuan-tuan, saya nak masuk kepada pemberian hadiah ni sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan perempuan bersedia, saya bagi beberapa saat untuk bersedia. Kita akan bacakan 5 soalan. Setiap pemenang akan saya umumkan di sini. Kemudian saya punya pembantu akan mencatatkan nama tuan-tuan. Tolong berikan nama penuh, nombor telefon dan juga alamat rumah, sebab kita akan bagi satu percuma ni. 400 gram percuma. Jadi dapat jawab soalan, kita akan yang cepat dan tepat, kita akan berikan soalan. Kita berikan hadiah. Okey, sedia? Okey, soalan pertama. Berapakah lapisan pertahanan kita? Berapakah lapisan pertahanan kita, dan cuba namakan dia. Kalau tak pun, sekurang-kurangnya sebutkan berapa lapisan pertahanan tubuh dalam tubuh kita. Sistem daya tahan kita ni ada beberapa lapisan. Namakan, kalau boleh namakan. Kalau tak boleh, bagi nombor. Jadi saya tengok, kalau katakan tak ada yang dapat memberi nama dia, memberi nombor dia pun, saya akan anggap dia berjaya kalau tak ada orang yang memberikan saya rasa ni Princess Irina dah menjawab dengan betul. Jadi dia menjawab dengan cepat dan tepat. Dia menjawab dengan cepat dan tepat. Princess Irina, boleh WhatsApp tak atau call ke nombor ni 019 754 7391. 019 754 7391. Boleh kita ni, pembantu saya tolong nombor telefon dan juga orang yang ni kita akan tulis itu Mr. Irina untuk pengembusan hadiah. Okey, dengan kecewa ada lagi soalan, insya-Allah ada 4 lagi. Saya dah sebut tadi tentang susu ni ni sebab dia ada sponsor daripada Vitasure ni. Boleh tak kita sebutkan apa elemen yang ada di dalam susu ini bagi meningkatkan sistem daya tahan? Saya minta 2 je. Apa yang menyebabkan dia? Apa vitamin yang meningkatkan dia, dan juga apa elemen yang lain selain daripada vitamin tu yang dapat membantu meningkatkan sistem daya tahan yang ada pada Vitasure ni. Ada sesiapa yang dapat menjawab dengan baik? Apa nama vitamin tu, Puan Hamimi? Ada satu lagi tu. Puan Hamimi boleh sebutkan ada satu benda yang saya sebut tadi, istilah dia tu. Beta apa? Ini dah saya dah bagi clue dah. Beta apa tu yang memberikan meningkatkan sistem daya tahan kita. Saya nak sebut ada beta apa tu?
yang meningkatkan sistem daya tahan kita daripada yeast, sumber dia daripada yeast, yang ni daripada yeast, meningkatkan sistem daya tahan kita. Saya rasa vitamin D tu dah betul. Siapa dapat jawab benda tu? Okey, saya dapat membaca dah. Puan Hamimi Zulkifli menjawab dengan baik. Minta maaf Puan Encik Muhammad Mazwan, sebab Puan Hamimi dah menjawab dengan lebih cepat lagi. Jadi Puan Hamimi minta telefon pembantu saya, Puan Rohani, 019-754-7391. Okey, soalan yang seterusnya. Siapakah, bagi saya dua saja, golongan mereka yang mempunyai sistem daya tahan yang rendah? Dua saja. Saya ada sebut 6 tadi. Beritahu dua golongan yang mempunyai sistem daya tahan yang rendah. Ini soalan ketiga puan, perempuan. Ini soalan jawapan yang kedua tu dah tamat dah. Ini yang ketiga. Berikan dua golongan yang mempunyai sistem daya tahan yang rendah. Bagi terus dua-dua. Jangan satu tak cukup, kena dua-dua sekali. 1 dan 2. InsyaAllah akan dapat Vitasure 400 mg. Ni ada sponsor ni, nak bagi percuma. Warga emas tu berumur berapa? Kena spesifik tu, umur berapa warga emas? Betul ni, umur Ruha. Saya rasa dah antara yang menjawab lah ni. Ibu hamil, dia ada sebut ibu hamil. Lepas tu dia ada sebut apa lagi warga tu. Jadi umur Ruha, mohon WhatsApp ataupun call ataupun WhatsApp SMS kepada pembantu saya, iaitu 019-754-7391. Untuk kita kumpulkan nama, alamat dan juga nombor telefon. Yang ketiga. Dan yang keempat, soalan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok soalan keempat. Soalan ni mudah-mudah je. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan sistem daya tahan kita? Minta 3. Langkah untuk meningkatkan sistem daya tahan kita, minta 3. Satu, dua, tiga. Jangan sebut satu. Terus buat 1, 2, 3. Puan Nur Syuhada, kita dah masuk ke soalan yang keempat. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan sistem daya tahan kita? Saya dah sebut ada 7 tadi. Sebut 2, 3. Dengan tepat dengan tepat dan cepat. Bersenam, ambil probiotik, tidur yang cukup. Itu tak berapa tepat. Dia ada yang tepat lagi. Saya nak tengok yang tepat lagi. Makan buah sayuran ini pun tak tepat puan. Memang betul tapi tak tepat. Ada satu benda yang paling penting sekali. Kita kena jaga benda apa tu? Selain daripada yang selalu kita cakap makan vitamin. Ada satu benda yang paling penting sekali. Yang pertama sekali saya cakap, okey, saya rasa Puan Rozila Yahya. Puan minta maaf, Puan Rozila Yahya. Jaga makan, pemakanan, exercise dan tidur yang mencukupi, puan. Mohon hubungi pembantu saya, Puan Rohani, 019-754-7391. Saya bagi masa 1 hari untuk hubungi. Kalau besok kalau hubungi mungkin dah tak ada dah. Jadi kita offer untuk sehari ni. Sebab nanti kalau minggu depan baru nak telefon dan sebagainya, memang tak ada lah. Memang bukan apa, kita ada hal yang lain, urusan yang lain. Jadi kita mungkin tak dapat. Jadi kalau puan baru selepas 2-3 hari baru nak hubungi, mungkin kita tak melayan sebab kita ada banyak benda-benda nak buat. Terima kasih
kepada puan tadi, segera hubungi. Dan soalan yang terakhir, sebelum kita tutup, soalan yang terakhir, soalannya adalah, beta-glukan adalah antara sebatian yang penting untuk meningkatkan daya tahan dan juga menurunkan kolesterol. Apakah sumber dia? Bagi saya, dua sumber yang kita boleh dapat beta-glukan ni. Apa sumber beta-glukan? Kalau dalam susu ni, sumber dia daripada yeast. Ada satu lagi, mungkin puan boleh mention kat saya, sumber beta-glukan yang kita boleh dapat selain daripada yeast yang ada dalam Vitra Sure Gold ni. Soya tak ada, puan. Soya, puan Saidatul, soya tak ada beta-glukan. Okey, puan Saidatul Akmal dah menjawab dengan, saya rasa dengan tepat dan juga cepat lah, iaitu barley dan oat. Barley dan oat salah satu sumber beta-glukan. Jadi puan siapa tadi tu, puan Saidatul Saidatul Akmal, bolehlah hubungi pembantu saya, Puan Rohani, 0193547391. Jadi terima tahniahlah kepada yang berjaya, yang mendengar betul-betul, yang cuba faham, ada yang mencatat dan sebagainya. Kita ada pemberian orang cakap tu hadiah yang bagi mereka yang menjawab dengan cepat dan tepat. Saya nak cepat dan tepat. Jadi saya rasa ramai juga yang menjawab dengan baik, cuma mungkin tak begitu cepat. Jadi insyaAllah kita jumpa lain di lain masa. Mungkin pada minggu hadapan kita akan bercakap lagi tentang sistem daya tahan, bagaimana kita meningkatkan dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Terima kasih.